Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah binti Mazman. Nombor metrik saya 292167. Hari ini saya akan membentangkan tentang topik saya, iaitu kisah di sebalik makanan dodol. Semua orang tahu makanan dodol ni sangat popular kat Malaysia. Tapi tak semua orang tahu tentang kisah di sebalik makanan dodol ni. Jadi dekat sini saya akan terangkan dengan lebih terperinci kisah di sebalik makanan dodol. Baiklah, makanan dodol ni sebenarnya diperkenalkan dekat Jawa Barat, Republik Indonesia. Antara salah satu bahan yang sangat diperlukan untuk membuat dodol adalah gula aren dan arang pinata. Disebabkan makanan yang sangat manis ataupun boleh dikira sebagai manisan, ia menjadi sangat popular di Asia Tenggara kerana ia telah memberikan impak kepada manusia ataupun masyarakat pada suatu ketika dahulu. Maka daripada situ, makanan yang popular di Sumatera Barat terbawa kepada Malaysia yang kini menjadi antara makanan yang terpopular di Malaysia. Baiklah, sekarang saya akan terangkan tentang nama dodol. Nama dodol ni memang terkenal dekat Malaysia, tetapi dalam arti kata lain, dalam bahasa Jawa, mereka lebih kenal dengan perkataan jenang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Muhammad Azrul Najmi bin Muhammad Azhar. Nombor metrik 29382. Sekarang saya akan menerangkan tentang kisah golongan dodol. Pada masa kini, dodol mudah didapati di mana-mana. Banyak pengusaha dodol menerima tempahan dodol untuk pelbagai acara. Walau bagaimanapun, makanan ini tetap menjadi salah satu hidangan atau manisan yang istimewa, terutama pada hari perayaan seperti Hari Raya Aidilfitri. Secara umum, dodol merupakan makanan yang digemari oleh orang Melayu, tetapi pada masa kini ia telah menjadi salah satu makanan yang digemari oleh seluruh masyarakat majmuk di Malaysia. Sama seperti makanan yang lain, dodol juga digemari oleh semua golongan tidak mengira kaum dan usia. Hal ini kerana rasa dan teksturnya yang enak untuk dinikmati oleh semua orang. Namun ia lebih menjadi kegemaran dan juga terkenal di Melaka, Negeri Sembilan dan Muar Johor. Sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Akisha Syazmila binti Anwar, nombor metrik 288149. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan bahagian seterusnya, iaitu tradisi dodol. Dodol sudah sinonim dengan tradisi hari raya. Dan bila tibanya Hari Raya Aidilfitri, dodol merupakan salah satu hidangan yang akan dihidang oleh masyarakat Melayu. Apabila menyambut Lebaran, tradisi mengacau dodol akan dilakukan setiap tahun untuk menerapkan bagaimana cara pembuatan dodol kepada orang muda zaman kini. Tradisi turun-menurun ini perlu sentiasa diteruskan supaya nilai budi seperti kerjasama dapat diterapkan oleh masyarakat Melayu. Oleh itu, tradisi dodol perlu sentiasa diingati seperti pepatah Melayu berkata, tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Intan Safira binti Azmi. Nama matrik saya 285634 dan saya akan menerangkan tentang keunikan dodol. Okey, apa yang unik sangat dengan dodol ni? Seperti yang kita ketahui, dodol ni merupakan juadah ataupun orang kata menu dan ataupun orang kata manisan yang dah ada pada zaman dahulu dan masih kekal pada zaman kini. So, minta maaf, jadi apa yang unik sangat dengan dodol ni? Mestilah dari segi cara pembuatannya, iaitu mengambil masa yang sangat panjang, iaitu antara 6 jam hingga ke 8 jam untuk menyediakannya dengan sempurna. Nak dibandingkan dengan kuih tradisional yang lain seperti bahulu. Kita tahu dodol ni memang menggunakan tenaga yang banyak untuk menyediakannya. Contoh dalam aktiviti bergotong royong. Bahulu tak seorang-seorang pun dah boleh siap. Tapi dodol tidak. Dodol memerlukan tenaga yang banyak untuk menghasilkannya. Sebab ialah masa 8 jam kalau seorang mana boleh buat. Betul tak? Terusnya, apa lagi yang unik sangat tentang dodol ni? Selain dari segi cara pembuatannya, perisa juga dan juga dari segi pembungkusannya juga agak unik jika nak dibandingkan dengan zaman dulu. Zaman dulu cuma ada dodol berperisa gula Melaka ataupun panggil gula batu nisan. Okay, tapi sekarang dah orang kata dah dikeluarkan dengan banyak sangat perisa, antaranya ialah nangka, durian, pandan, apa lagi? Dah macam-macam dah. Kalau tak makan, tak suka gula Melaka, boleh cuba pandan. Kalau tak suka pandan, boleh cuba durian. Banyak sangat pilihan untuk penggemar dodol. Okey, yang terakhir keunikan tentang dodol ialah dari segi pembungkusannya. Pada zaman dulu, orang kata orang tua tu dulu balut dodol ni menggunakan daun pisang. Tapi pada zaman sekarang ni tak lagi menggunakan daun pisang, menghabiskan daun pisang saja katanya. Tidak. Tapi sekarang ni mereka dah memperbaharui cara pembungkusan dodol, iaitu dengan menggantikan daun pisang dengan plastik. Tujuan menggantikan daun pisang dengan plastik adalah untuk menyimpan ataupun memberi ketahanan dodol itu dengan lebih lama. Maksudnya dodol itu akan tahan pada tempoh yang lama lah. Nama saya Chua Jiazhen, nombor menteri 287081. Pada zaman dahulu, pembuatan dodol adalah meminta hanya orang berusia yang mahir untuk membuat dodol.
Oleh itu, dodol yang enak hanya boleh disediakan dan dinikmati pada musim yang diadakan secara besar-besaran atau perayaan meriah seperti Hari Raya Aidilfitri atau majlis perkahwinan untuk menunjukkan pemandangan yang istimewa dengan perayaan tersebut. Manakala, dodol boleh disediakan pada bila-bila masa dengan sesuka hati, tidak mengkiranya di rumah atau tempat lain pada zaman kini. Hal ini kerana teknologi terkini sangat maju dan menyebabkan proses pembuatan dodol dapat dijalankan dengan ringkas dan cepat dengan menggunakan mesin-mesin yang moden di kilang. Akibatnya, dodol yang dapat dihasilkan dalam kuantiti banyak dengan cara yang lebih mudah. Baik, terima kasih atas pembentang itu tadi. Sekarang saya akan membentangkan bagaimana ataupun cara-cara untuk membuat makanan yang kita sedang bicarakan sekarang ini, iaitu dodol. Baik, kita pun dah tahu asal-usul, kisah di sebalik dodol, bentuk, tradisi dodol itu sendiri dan keunikan dodol tersebut. Sekarang kita akan kaji bagaimana pula dodol itu dibuat. Baik, pertama sekali, bahan-bahan. Bahan yang digunakan amatlah mudah dan murah untuk didapati pada masa dahulu. Sebagai contoh, santan, tepung beras, gula, gula melaka, garam, beras pulut serta sedikit air. Yang pertama, rendam beras pulut bersama tepung beras selama 12 jam, iaitu semalaman. Lalu masak gula kasar bersama 3 cawan air sehingga gula hancur. Cuci beras pulut itu yang direndam, kemudian kisar dengan sedikit air sehingga beras hancur. Masukkan semua bahan-bahan itu, iaitu air, gula kasar, santan dan beras pulut yang dikisar ke dalam kuali ataupun kawah yang besar. Masak dengan api yang sederhana bagi memastikan dodol itu tidak cepat hangit. Selepas itu kacaulah dodol itu selama 3 hingga ke 4 jam. Nampak tekstur tu dah pekat dan likat tu, bermaksud dodol itu siaplah untuk dihidang. Baik, cara-caranya agak rumit dan susah sebenarnya. Sebab itulah masyarakat Melayu dahulu turun bersama-sama untuk menyiapkan hidangan tersebut. Dengan menyiapkan hidangan dodol ni secara beramai-ramai bersama-sama, masyarakat sebenarnya dapat menjadikan lagi hubungan persahabatan dan kekeluargaan itu menjadi lebih baik bagi mengekalkan lagi keharmonian masyarakat di Malaysia. Tanpa kisah sedar, makanan ni dapat menjadi satu platform untuk menubuhkan institusi keluarga berbilang kaum di Malaysia. Walaupun penat untuk menyiapkan sekawah besar dodol tu, namun persahabatan antara kaum dan bangsa untuk memakmurkan negara ini dapat diteruskan. Saya rasa itu sahaja untuk cara-cara buat dodol. Saya akan bagi giliran membentang kepada pembentang seterusnya. Terima kasih. Nama saya ialah Muhammad dan nombor matrik saya ialah 286-236. Sekarang saya ingin membentangkan kebaikan dodol dalam 3 segi, iaitu pelancongan ekonomi dan menggerakkan hubungan. Yang pertama ialah segi pelancongan. Dodol mampu mengembangkan pelancongan tempatan kerana program mengajar dodol adalah program yang unik dan kurang didapati dalam negara lain. Tambahan pula, program ini diadakan pada musim perayaan. Ini bermaksud banyak orang akan melancong pada masa itu dan penyertaan program ini mesti bertambah. Contoh program yang diadakan ialah Jom Kaca Dodol di Kuala Lumpur. Seterusnya ialah dari segi ekonomi, membuat dodol mampu memulakan perniagaan dodol mereka, terutamanya peniaga yang membuat dodol dengan cara tradisional amat dialu-alukan dalam pasaran. Dengan pembangkitan perniagaan dodol, peluang pekerjaan akan meningkat. Rakyat juga mampu membina jenama dan enterprise melalui produk ini. Antara contoh yang berjaya ialah dodol Obayang yang dari negeri Perak. Yang terakhir ialah dalam segi mengeratkan hubungan dalam keluarga. Proses mengacau dodol dapat mengeratkan hubungan semasa saling membantu mengacau dodol secara bergiliran. Hubungan jiran juga boleh dieratkan apabila pembuat dodol berfungsi apa yang mereka siap dihasilkan. Ini dapat menjadi tanda kemesraan kepada jiran. Yang akhir ialah hubungan antara kaum. Hal ini disebabkan perkongsian budaya dan adat akan berlaku jika kaum lain mendapat peluang cuba menghasil dodol. Melalui proses ini, sifat saling memahami dapat dilahirkan. Inilah semua dari saya. Sekian, terima kasih. Hai, nama saya Muhammad Hasif bin Muhammad Nizam, nombor matriks 284303. Saya akan membincangkan tentang penjagaan dodol. Kadar ketahanan dodol tidaklah begitu lama. Selepas beberapa minggu, dibiarkan dodol akan bertukar tekstur menjadi sedikit keras dan rasanya akan berubah. Cara memasak yang betul juga memainkan peranan bagi memastikan dodol dapat bertahan dengan baik. Dengan peredaran zaman yang semakin moden, pengusaha dodol mula mengeluarkan dodol berenzim. Enzim amilase yang digunakan dihasilkan daripada kultur bakteria yang baik yang diperapi. Dengan penggunaan enzim ini dapat membantu dodol menjadi lebih lembut dan tidak cepat keras. Akhir sekali, cara penyimpanan yang berbeza mengikut zaman. Pada zaman dahulu digunakan tampin daripada mengkuang untuk menyimpan dodol, berbeza dengan sekarang yang menggunakan plastik. Zaman sekarang juga dodol boleh disimpan di dalam peti sejuk bagi mengurangkan kadar kecepatan dodol itu rosak. Selamat Hari dan salam sejahtera saya ucapkan. Nama diberi Stephanie Judita Sebastian dan nombor kad matrik saya ialah 295421. Bahagian video yang saya ingin bahaskan ialah bentuk dodol. Dodol yang lebih tradisionalnya hanya berbentuk segi empat dan dia hanya dipotong berdasarkan dulang yang terbentuk. Namun, pada masa kini, dodol yang dihasilkan lebih mempunyai banyak shape ataupun bentuk. Bentuk yang dihasilkan yang paling senang dinampak adalah bentuk seperti nasi lemak. Dan dia mempunyai banyak perisai, iaitu antaranya strawberry, pandan, durian dan banyak lagi.
Hal ini merupakan titik permulaan baru bagi kilang dodol untuk memulakan perjalanannya yang baru.